Runtuh Taman Melawati, 11 keluarga diarah berpindah. Masih ada pergerakan tanah. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrif Ahmad Syukri. Kegagalan sistem pengairan longkang di Jalan G2 Taman Melawati yang tersumpat dikenal pasti sebagai punca tanah runtuh di kawasan berkenaan pagi tadi. Pasukan cawangan kejuruteraan Cerun CKC JKR telah diarah mendapatkan gambaran terperinci situasi kawasan tanah runtuh itu. Menteri Kerjaya Raya Datuk Seri Alexander Nantalenggi menerusi hantaran di Facebook berkata pihak CKC JKR telah mengeluarkan amaran tahap bahaya kepada JKR daerah Gombak serta Hulu Langat pada petang semalam bagi mengambil langkah berjaga-jaga. Amaran berkenaan juga dipanjangkan kepada Wakil Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Dia turut meminta semua penduduk di kawasan terjejas untuk mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Siasatan Jabatan Mineral dan Geosains serta JKR mendapati masih ada pergerakan tanah di lokasi tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati beberapa jam selepas insiden. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ akan menutup kawasan Cerun berkenaan menggunakan kanvas bagi mengelak lebih banyak akisan tanah berlaku. Pihak kami mendapati bahawa masih lagi terdapat pergerakan tanah di lereng Bukit Terbabit. Jadi sehubungan dengan itu beberapa tindakan telah diambil, iaitu yang pertamanya pihak MPJ akan meletakkan kanvas plastik di sepanjang lereng yang terlibat dengan tanah runtuh itu bagi mengelakkan hakisan dengan lebih teruklah. Dalam pada itu, seramai 33 individu daripada 11 keluarga terjejas dipindahkan ke Dewan Orang Ramai JKP Zon 1 berhampiran kawasan kejadian. Penduduk yang ditemui terkejut dengan kejadian tersebut namun bersyukur tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Saya dengan bini kita sudah keluar kerja lah. So tiba-tiba dengar berita terkejut lah. So tak tahu apa berlaku. Sampai kita balik, kita tengok, wah, macam teruk sikit. Tapi nasib baik tak kena kemalangan yang serius lah. First time lah, macam perkara baru ni, macam first time. Tapi nasib baik tak ada apa-apa lah. So, kita experience jugalah. Ada bencana semua ni, tapi okey juga ada tempat macam ni, bagus, ada banyak benda bencana semua tu. Dan first kita ingat macam tak ada semua ni, macam simple je. Sebab tu kita macam lepas tu tengok bagus juga, selesa juga. Di Kuala Lumpur, beberapa jalan dinaiki air susulan hujan lebat berterusan yang bermula sejak pukul 8 pagi. Hujan lebat menyebabkan aliran trafik terganggu, antaranya di Jalan Parlimen menghala ke Bukit Aman, Jalan Perak dan Lebuh Sultan Iskandar. Smart Expressway memaklumkan terowongan Smart ditutup sepenuhnya untuk laluan pengguna dan operasi banjir dijalankan. Universiti Malaya turut dilanda banjir pagi tadi. Bagaimanapun, ia tidak menyebabkan kecederaan atau kemalangan jiwa. Di Terbelo Pahang, penduduk terjejas banjir turun kepada 1,481 daripada 440 buah keluarga setakat jam 11 malam. Jumlah itu menurun berbanding 1,487 daripada 438 buah keluarga direkodkan setakat jam 7 malam. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua penduduk terjejas itu kini berlindung di 8 PPS. PPS tersebut adalah Dewan SMK Seri Semantan yang menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 662 orang daripada 198 keluarga. Diikuti PPS SK Desa Bakti 566 orang, SK Bukit Cermin 94 orang, SMK Mentakap 51 orang, SK Lancang 36 orang dan PPS Balaraya Mempatih
32 orang. Manakala PPS Masjid Kampung Bongsu serta SK Mentakap Catin merekodkan masing-masing 20 orang penduduk dipindahkan. Sehingga pukul 11 malam tadi, bilangan penduduk terjejas banjir berkurang di negeri Kedah. Seramai 1,285 penduduk daripada 406 keluarga berlindung di 11 PPS iaitu Pendang, Pokok Sena, Kota Star dan Baling. Di Pendang, seramai 353 penduduk terjejas daripada 95 keluarga ditempatkan di 2 PPS iaitu SMK Pendang dan Dewan Kompleks Rakan Sukan Pendang. Sementara itu di Pokok Sena, sebuah PPS dibuka iaitu di SK Tualang yang menempatkan 5 penduduk daripada 2 keluarga. Manakala di Kota Star sebanyak 4 PPS dibuka di SMK Alor Merah, SK Titi Gajah, SK Taman Aman dan SK Seri Gunung yang menempatkan 409 penduduk daripada 128 keluarga. Di Baling, 4 PPS dibuka menempatkan 518 penduduk daripada 181 keluarga. Antara PPS terbabit termasuklah Dewan Tun Abdul Razak, Kompleks Rakan Muda dan SK Kuala Ketil. Situasi semasa banjir di Perak, satu lagi PPS dibuka menjadikan 8 PPS beroperasi setakat ini di negeri itu. Jumlah penduduk terjejas banjir ketika ini meningkat kepada 1,062 orang daripada 356 keluarga. Pertambahan jumlah mangsa dicatatkan di daerah Hili Perak menjadikan 87 orang berbanding 70 sebelum ini. Sementara itu di jumlah penduduk terjejas banjir kekal di 4 daerah melibatkan Kuala Kangsar 766 orang, Kerian 104 orang, Hili Perak 87 orang dan Mualim 74 orang. Manakala di daerah Perak Tengah, seramai 31 orang penduduk ditempatkan di 1 PPS. Di Jasim Melaka, 2 PPS ditutup pukul 5.30 petang tadi daripada keseluruhan 5 PPS yang telah dibuka. Menurut Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Melaka, PPS yang ditutup ialah PPS SK Serkam Darat dan PPS SK Tedong. Manakala PPS yang masih beroperasi ialah PPS SMK Dang Anum, PPS SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob dan PPS Seri Mendapat. Jumlah penduduk terjejas juga menunjukkan penurunan kepada 187 penduduk daripada 53 keluarga berbanding 229 penduduk terjejas yang dilaporkan petang tadi. 7 kawasan masih terjejas banjir, antaranya Kampung Kilang Berapi, Pekan Melimau, Kampung Paya Lengkong dan Kampung Lancang. Kerajaan pastikan kebajikan penduduk terjejas banjir tidak tercicir dan terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menasihatkan penduduk terjejas banjir agar mematuhi arahan yang dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan agensi penguasaan yang lain. Walaupun saya kini berada di Manila, saya terus melakukan pemantauan secara dekat dengan semua pegawai-pegawai yang terlibat untuk menentukan bahawa tidak ada seorang pun mangsa yang tertinggal, yang tidak disantuni, dan saya harap segala arahan yang dibuat oleh NADMA dan agensi-agensi penguatkuasa yang lain dapat diikuti oleh masa-masa banjir. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara dalam siri lawatan 3 hari ke Manila bagi menghadiri persidangan Menteri-Menteri Asia Pasifik mengenai pengurangan risiko bencana. Menurutnya, semua jentera telah digerakkan ke lokasi banjir bagi menempatkan penduduk terjejas di PPS. Ia susulan perubahan iklim monsun timur laut MTL diramal bermula penghujung Oktober berbanding November seperti kebiasaannya. Di Manila, Malaysia berkongsi kemajuan dalam pengurangan risiko bencana DRR menerusi dasar pengurangan risiko bencana negara 2030 di persidangan Menteri-Menteri Asia Pasifik mengenai pengurangan risiko bencana. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dasar itu menandakan perubahan penting dalam pengurusan risiko bencana di negara ini.
Komitmen Malaysia dalam penggunaan teknologi terkini seperti sistem ramalan cuaca berangka atau NWP dan program ramalan dan amaran banjir kebangsaan yang membolehkan amaran awal serta persediaan lebih rapi dibuat. Malaysia terus komited mempertingkat kerjasama bagi memperkukuh daya tahan sekaligus membantu negara serantau berdepan bencana. Satu pelayan induk cerun negara PICN dibangunkan Kementerian Kerja Raya KKR sehingga 2030 bertujuan mengurangkan risiko dan kerugian akibat tanah runtuh. Di Badan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pelan meliputi 11 komponen utama termasuk dasar dan rangka kerja institusi, penilaian dan pemetaan bahaya serta taksiran kerugian turut dijadikan sebagai rujukan kepada semua agensi berkaitan. Sebanyak 26,722 bilangan cerun telah diinventori dan dibukukan, yang mana 1,577 bilangan cerun mempunyai tahap risiko yang sangat tinggi dan 1,706 bilangan cerun lagi mempunyai tahap risiko yang tinggi. Bagi tahun 2024, Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan 8 bilangan kerja pencegahan cerun runtuh iaitu preventif dengan kos banyak 17.725 juta, manakala 147 bilangan kerja pembaikan korektif dengan kos banyak 158.81 juta. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Sheikh Muhammad Fuzi Sheikh Ali di Parlimen. Pelepasan air dari embangan Cenderuh Kuala Kangsar perlu dimaklumkan lebih awal agar masyarakat dapat membuat persiapan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Syarani Muhammad berkata, tindakan itu juga mampu meminimumkan kerosakan harta benda akibat banjir. Pihaknya sedia maklum terdapat penduduk yang terjejas susulan pelepasan air dari empangan tersebut khususnya di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Dan kita faham TNB tak boleh menyimpan lama air di empangan kerana dibimbangkan menyebabkan empangan itu pecah. Di sebab itu mereka melepaskan air. Kita tak akan menyalahkan TNB melepaskan air sebab itu kerja dia, empangan dia. Tapi kita minta ada koordinasi lah dimaklumkan kepada pejabat-pejabat daerah di bawah sini. Beliau itu ketika mengadakan lawatan di PPS SK Lasah di Kuala Kangsar. Rumah ni nak kata rosak teruk tu tak adalah kan. Cuma masuk air tu ada yang pakai dada, ada yang apa kepala. Perabot nampak gayanya habis lah. Air tu sangat laju datang. Pukul 4 pagi tu, waktu tahajud tu dia datang. Slow, ingatkan slow je, ingat tak masuk dalam rumah. Tapi tiba-tiba tengok, alihkan kereta balik tengok dah dalam. Kebanyakan barang-barang dalam rumah memang tak dapat diselamatkan. Dalam rumah peti ais ke apa semua tak dapat selamatkan. Cuma sikit, cuma selamatkan nyawa saja. Kerajaan Negeri Melaka akan membuat kajian terperinci struktur kawasan di Melaka khususnya di kawasan rendah. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia antara usaha bagi menyelesaikan masalah banjir di beberapa kawasan di negeri itu. Beberapa kesimpulan. Pastinya kita akan membuat kajian tentang bagaimana suasana banjir ini merubah landscape kehidupan dan juga melandscape suasana struktur di dalam mana-mana kawasan banjir. Yang penting ialah keadaan ini jarang-jarang berlaku. Jadi disebabkan ketidaktentuan cuaca ini menyebabkan perubahan landscape ini. Beliau terdahulu meninjau pusat pemindahan sementara PPS SMK Dang Anum dan SK Tedong di Melimau serta menghulurkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir. Anggota bomba di seluruh negara di arah pantau kawasan rendah pantai susulan kemuncak air pasang besar terutama di negeri-negeri pantai barat. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad, Sungai Kelang di Lembah Kelang juga akan dipantau khususnya kenaikan parsa air yang boleh menyebabkan banjir kilat.
dan kita harap cuaca bertambah baik kerana esok 16 bermulanya King Tide punya series dan 18 akan jadi peak kan. So kita harap tidak berlaku kejadian hujan lebat yang menyebabkan banjir berlaku. Beliau menjelaskan selepas majlis penyerahan kenderaan rasmi Proton kepada JBPM sempena IFCEM 2024 di Putrajaya. Arahan sama turut dikeluarkan kepada negeri yang sedia banjir seperti Kedah, Perak, Perlis dan Selangor supaya tindak balas segera dapat dilakukan. Kes kemalangan libatkan 4 penuntut UiTM Dungun. Siasatan awam mendapati terdapat elemen jenayah yang menjadi punca suspek pemandu wanita terbabit dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh dan cubaan membunuh. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairuddin berkata, dakwaan dibuat selepas mengambil kira situasi di lokasi kejadian. Ini termasuk perbuatan mengheret ke semua mangsa sejauh lebih 100 meter. Suspek juga tidak memiliki lesen memandu dan tidak pernah disahkan mengalami masalah mental sebagaimana didakwa. 11 individu telah dipanggil untuk memberi keterangan dan siasatan masih diteruskan. Tidak memberhentikan kenderaan, telah menyeret mangsa sehingga melebihi 100 meter, di mana unsur-unsur membunuh itu wujud. So di atas kejadian tersebut, Jabatan Peguam Menara berpendapat suspek hendaklah ditujuh di bawah 302 Kanun Acara Jenayah. Kira-kira 652.4 kg pil yaba dan 26 kg dadah jenis heroin dirampas di Kota Baru. Seorang lelaki berusia 32 tahun turut ditahan. Bekalan dadah tersebut dipercayai diseludup dari negara jiran sebelum disimpan sementara di sebuah rumah. Kita percaya pasaran Pantai Timur dan ini tempat sebagai satu premis yang dia punya MO, modus operandi itu untuk simpan barang-barang itu di rumah tersebut, dan kita percaya benda-benda itu disimpan tak lama sebab benda ini exposure to the police punya tangkapan dan rampasan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek yang mempunyai 2 rekod jenayah lampau ditahan reman selama seminggu selain ujian saringan air kencing juga positif dadah jenis benzo. Siasatan lanjut turut dijalankan bagi mengesan dalang sedikit. Jabatan Imigresen JIM Kelantan menahan 14 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi di sekitar Kota Baru. Di Badan Pengarahnya Nik Akratul Haq Nik Abdul Rahman berkata, pemeriksaan terhadap warga asing dibuat di beberapa premis di Pasir Toboh, Binjai, Bangu, Kubang Kerian dan Pintu Geng. Dalam operasi tersebut, masing-masing seorang lelaki warga Bangladesh dan Indonesia, 9 warga Thailand dan 3 warga Pakistan ditahan. Kesemua warga asing berusia antara 19 hingga 51 tahun itu ditahan di Depo Imigresen Tanah Merah untuk siasatan lanjut. Mereka disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63, Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menarik balik rajuan untuk membatalkan instruksi Mariva yang diperoleh YNDB dan 4 anak syarikatnya bagi menghalang beliau daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana aset di Malaysia. Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafiee memberitahu panel 3 hakim Mahkamah Rayuan bahawa rayuan itu dihentikan kerana ia telah menjadi akademik. Program Ku Guan Huan yang mewakili YNDB dan 4 anak syarikatnya memohon RM30,000 sebagai kos guaman seperti dipersetujui pihak terlibat dalam rayuan itu. NJC juga menghadkan Datuk Seri Najib untuk mengeluarkan
tidak lebih daripada RM100,000 sebulan bagi perbelanjaan sara hidup dan guaman. Sekiranya beliau memerlukan lebih daripada itu, perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada peguam yang mewakili YNDP dan anak syarikatnya. Pada 27 September tahun lepas, Mahkamah Tinggi mengekalkan instruksi itu dan Datuk Seri Najib merayu keputusan tersebut di Mahkamah Rayuan. Seorang lelaki maut dipercayai dibaham harimau dalam kejadian di sebuah rumah kongsi di kilometer 79.2 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli di Gering. Kejadian serangan harimau itu berlaku antara pukul 5 ke 6 pagi ketika mangsa keluar ke tandas. Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Ma'aris berkata isteri mangsa mendakwa terdengar bunyi ngauman harimau dan sebaik saja pintu rumah dibuka, dia melihat suaminya diseret haiwan liar itu ke arah semak. Mayat mangsa berusia 54 tahun itu ditemukan kira-kira 100 meter dari rumah kongsi didiami mangsa sekitar pukul 12.30 hari. Akibat serangan itu, mangsa mengalami kecederaan pada bahagian kaki kiri dan leher. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Greek untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tular, kononnya rakyat Malaysia layak terima RM13,000 sebulan. Laporan media yang memetik kenyataan Perdana Menteri itu dakwa dana diperoleh menerusi lebihan kutipan cukai. Untuk layak, orang ramai hanya perlu melabur menerusi sebuah skim dalam talian. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi tak betul. Ini kerana Perdana Menteri tak pernah promosi pelaburan tersebut. Laporan itu juga tak diterbitkan media terbabit. Ia sebenarnya helah si sindiket yang menyamar sebagai agensi media. Jika klik pada pautan diberi, orang ramai akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga yang paparkan testimoni individu terkenal. Namun, kesahihannya meragukan. Usah jadi mangsa, tak perlu teruja mahu jadi kaya sekelip mata. Silap langkah, wang dilabur jadi pendapatan bulanan sedikit. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi berita tengah malam, Malaysia tegas mempertahankan kebebasan laut China Selatan mengikut Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ruang perbincangan masih terbuka dengan negara jiran berhubung isu persepadanan. Pendekatan seperti saya sebut, sentraliti ASEAN ialah melalui rundingan dan dialog. Tapi kita dari segi Malaysia tidak berganjak dari tuntutan dan pendirian kita tentang kawasan milik Malaysia. Sebab itu penerusan cari gali oleh Petronas termasuk di kawasan Kashawari itu diteruskan walaupun dibangkitkan oleh negara China. Jawapan ini merujuk soalan tambahan Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengenai isu tuntutan pertindihan di Laut China Selatan. Isu persepadanan turut melibatkan negara jiran lain seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura dan Brunei. Namun, Perdana Menteri memaklumkan perkara ini tidak seharusnya menjejaskan hubungan diplomatik, perdagangan dan persahabatan akrab antara negara. Malaysia Komite Pacu Peralihan Tenaga dan Kelestarian Air dalam menghadapi cabaran alam sekitar yang semakin meningkat. Pada masa sama, memainkan peranan signifikan sebagai model dan penyumbang yang mendaya upayakan kepentingan mencipta dunia yang lebih hijau dan lestari. Di malam, Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan keperluan memudayakan amalan lestari dalam pengurusan tenaga dan air. The need for sustainable practices in energy and water transformation or water management has never been more pressing. Climate change, population growth, and rapid urbanization are putting unprecedented stress on our natural resources.
The Asia-Pacific region, home to 60% of the world's population, faces unique challenges in balancing economic growth and environmental sustainability. Datuk Seri Fadilah berucap merasmikan sidang kemunculan ekonomi baharu Asia di ibu negara. Berjaya Sukan Kementerian Belia dan Sukan KPS mengumumkan pelantikan Azura Abidin sebagai Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN yang berkuasa semalam. Bekas pengarah Agensi Anti-Doping Malaysia Adamas itu berkhidmat bersama KPS selama 23 tahun. Dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini, KPS menyatakan mereka yakin Azura Abidin dapat menerjui perkhidmatan belia dan sukan dengan cemerlang. Dalam masa sama, pengalaman dimiliki belia mampu meneruskan kesinambungan dalam memacu transformasi pembangunan belia dan sukan akar umbi. Dalam tempoh 23 tahun berkhidmat, Azura sudah memegang beberapa jawatan penting, antaranya pengarah Pusat Belia Antarabangsa, pengarah bahagian pengurusan IWRES, pengarah bahagian pembangunan sukan dan pengarah cawangan pembangunan ekonomi, bahagian pembangunan belia. Malaysia bakal berdepan lawan getih pada edisi kedua Piala Dunia Kriket Wanita bawah 19 tahun T20 yang bakal berlangsung pada 18 Januari hingga 2 Februari 2025. Presiden Persatuan Kriket Malaysia MCA Muhammad Iqbal Ali Kasim berkata, ia berikutan pasukan negara bakal menentang juara bertahan India, West Indies dan Sri Lanka. Jelas Muhammad Iqbal, pasukan negara akan memanfaatkan pengalaman dimiliki dengan sebaiknya untuk memberikan saingan sengit sepanjang kejohanan berlangsung. It's okay because under 19 kan, anything can happen. Itulah. Tapi for me, what is important, apa yang penting ialah the budak-budak yang kita ada are very young. They're 16-year-olds, 17-year-olds. Kan? So, apa yang penting is also after the World Cup, because these players akan ada pendedahan to highest level of talent, which India, Sri Lanka, West Indies, they're there. Perkembangan sukan berbasikal, Malaysia berpeluang menjadi kuasa besar BMX andai penubuhan Pusat Kecemerlangan BMX Asia di negara ini diluluskan oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Menurut Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Dato' Amarjit Singh, perancangan penubuhan pusat serata itu sudah dibincangkan pada mesyuarat jawatankuasa eksekutif UCI di Switzerland 2 minggu lepas. Jelas beliau, UCI secara dasarnya bersetuju memilih Malaysia sebagai lokasi Pusat Kecemerlangan BMX Asia dengan Johor sebagai lokasi utama. Tanpa beliau, semua kereta kerja telah dikemukakan kepada Badan Induk Sukan Berbasikal Dunia itu. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nasir Syukri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.